أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح عارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Sambung kita di mana dah dulu? Dan makna mengetahui. Situ. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan makna mengetahui, dengan itu sifat mengetahui akan segala perkara itu. Apa makna dia? Iaitu tu khabar. Tu dia. Jadi jangan lupalah asal kita bicara sifat yang ke-8. Musannif kata sifat yang ke-8 yang wajib kita kena mengetahui ialah ilmu. Sifat ilmu. Apakah sifat ilmu? Sifat ilmu diterjemah oleh musannif kita dengan terjemahannya agak lain sikit pada yang lain. Kerana sudah diteliti oleh beliau bahawasanya terjemahan yang selalu kita pakai itu tak tepat. Tak tepat. Bila kita kata ilmun, kebiasaan orang terjemah bila kata ilmun, apa arti mengetahui atau tahu. Allah Ta'ala ada ilmun, yakni dia mengetahui. Sebenarnya terjemahan itu bukan lagi terjemahan sifat, dia kata. Kerana ilmu, kalau kita kata mengetahui, bila kita kira makna mengetahui sungguh, itu takluk saja, kerjaan bagi sifat, bukan diri sifat. Bukan diri sifat lagi. Tu. Apa? Sifat yang sebenarnya mengikut ulama ahli sunnah wal jamaah, bila bahas tentang ilmu, ialah sifatun wujudiyatun qaimatun bidzatihi ta'ala. Satu sifat yang ada. Sifat tu ada. Ada di mana? Ada di zat Tuhan. Maka mengetahui itu benda apa? Ada ke tak? Dia kata mengetahui bukan ada. Mengetahui ni ialah takluk saja kerja supaya kita kata mengetahui ni masdar. Faham masdar? Kita daraba yadribu darban. Daraba pukul, telah pukul, sudah pukul, fi'il madi. Yadribu sedang atau lagi akan pukul. Mudhari' ya itiman masahan masa istiqbal. Sedang pukul atau lagi akan pukul dalam masa yang terdekat. Boleh. Kalau darban, apa darban? Darban ni tidak mengandungi masa. Ia ada masdar saja. Biasanya daraba dia ada perbuatan sambil ada masa. Daraba ada perbuatan ni. Lepas tu serta masa, iaitu telah, lepas. Yadribu ada perbuatan ni dalam kalimah tu. Lepas tu ada masa, sedang, han. Allah ni sekarang ni atau lagi akan datang. Kalau darban dia tidak ada masa, dia ada apa? Fahamnya begini, ya, darbun, apa? Pukul atau memukul. Tu makna masdar. Boleh faham? Darban pukul. Maka pukul tu bukan ada apa. Faham je?
kita nampak kelakuan seorang itu begini, maka faham kata pukul ataupun memukul. Yang adanya apa? Tangan. Adanya yang memukul tu darib, orang yang memukulnya adanya. Lepas tu madrub, orang yang dipukul. Hak tu juga ada. Adapun diri pukul sendiri, waktu masdar, bukan benda ada. Faham tak dah? Wahakaza. Masdar semua masalah amrul i'tibari. Semua masdar perkara yang kira-kira je, bukan ada ni perbuatan dia. Maka alima ya'lamu ilman. Ilman kalau bermakna masdar, iaitu mengetahui. Alima, tahu, sudah tahu. Ya'lamu, sedang mengetahui. Kalau ilman, mengetahui. Kalau itu mengetahui bukan benda ada. Bukan benda ada. Lepas tu sifat benda apa nama? Sifat ma'ani ni benda ada tak? Benda ada. Maka terjemahan dengan mengetahui itu tak tepat, kerana itu bukan terjemahan benda ada. Ilman tu, mengetahui itu terjemahan takluk saja, bukan terjemahan bagi sifat sekali. Tu maksud itu. Yang jangan lupa humi lama, lupa hak asal. Hak humi tu siap. Maka dia kata bila ada sifat, ada satu sifat namanya ilmu, artinya pengetahuan. Dia kata tu takluk, itu sifat. Bila Tuhan ada sifat ilmu atau sifat pengetahuan tu, dia pun dapat tahu. Tahu. Ada sifat ilmu bila? Sedia. Ada kidam, qadim, sifat ilmu tu ada sedia lagi. Sifatun qadimatun, qaimatun bizatihi ta'ala. Ada sifat ilmu sedia lagi. Lepas tu tahu bila? Tahu pun sedia juga. Tu tahu pun pada azali juga. Tu lepas dah huraya tu. Dah. Ni kalau tak buat tapak gitu, nanti susah sikit depan tu. Susah sikit kalau kita tak ulang kembali. Tu maka dia kata bila ada sifat ilmu, Allah pun dapat tahu dengan dia, dengan sifat ilmu tu pada sedia lagi. Lepas tu orang tanya, apakah bila Tuhan tahu apa benda yang Tuhan tahu tu apa? 3 perkara. Perkara yang Tuhan tahu masuk benda yang wajibat, benda yang wajib. Yang Tuhan tahu. Mustahil pun Tuhan tahu. Benda harus Tuhan tahu. 3 perkara tu masuk dalam maklumat Allah Taala. Perkara yang Tuhan tahu. Maka terjemahan apa pula? Daripada ya beza sikit. Ya terjemahan tu kurang dengar sikitlah. Kita tak pernah dengar sangat. Pengetahuan tu pun orang tak dengar. Tapi bahasa Melayu dengar pengetahuan dah, ilmu pengetahuan. Tapi itu terjemahan pada ilmu dengan makna pengetahuan. Jadi satu sifat yang ada di zat Tuhan. Dengan sebab ada sifat pengetahuan tu, Tuhan dapat mengetahui ataupun tahu. Bila kata tahu apa? Tahu benda tu, benda ni, benda tu, benda ni. Benda tu, benda ni dinamakan nama apa? Nama apa? Nama apa? Benda yang kita tahu tu panggil apa? Maklumat bahasa Arab. Maklumat bahasa Arab. Maklumat ni benda yang ditahu. Bahasa Melayu apa? Hak tu terjemahan lagu tu orang tak tahu ni. Jadi pada yang kata benda yang ditahu tu ialah ketahuan. Jangan dengar sikitlah ketahuan ni orang tak kecek mana. Kebiasaan orang kecek kenyataan. Kenyataan itu orang cakap. Kenyataan tu dah sama dengan ketahuan tu. Cuma ya kira di segi inkishafnya. Bila Allah Ta'ala nyata, benda yang Tuhan nyata tu lah dinamakan kenyataan. Kenyataan tu lah maklumah. Kenyataan tu lah ketahuan. Sama je maksud. Sama je. Tapi alih terjemahan tu sesuai dengan lafaz ilmu tu. Pengetahuan, mengetahui, ketahuan. Habis ada madah-madah ilmu juga ada tu. Tu boleh faham? Habis. Tu Allah Ta'ala tahu benda tu, benda ni. Benda wajib Tuhan tahu. Apa benda wajib? Tanya sikit dulu. Benda wajib ni misalnya apa? Benda wajib misalnya perkara wajib. Benda yang mesti apa? Mesti ada. Tu.
Apa? Mesti ada, tak terima tak ada. Cuba misal benda wajib. Bukan tanya terarti wajib. Misal saja benda wajib. Apa? Misal satu. Contoh. Zat Tuhan. Zat Tuhan pun perkara yang mesti ada. Tentu ada. Mesti ada. Ada zat Tuhan. Lepas tu apa lagi? Sifat-sifat ma'ani. Segala sifat Tuhan tu mesti ada. Mesti. Benda yang wajib. Maka Tuhan tahu zat dia dan sifat dia. Tahu kata zat dia tu ada. Ada zat. Lepas tu di zat tu ada sifat. Dia tahu benda. Tahu dia. Itu benda wajib. Tuhan tahu. Sehingga sifat ilmu pun tahu ilmu. Tuhan tahu akan Tuhan Allah Ta'ala tahu dengan sifat ilmu tu. Tahu kata ada ilmu. Ilmu tahu kata ada ilmu di zat. Ilmu tu tahu. Tahu apa? Tahu kata ada ilmu. Orang panggil takluk kelik ke tu dia sini. Takluk balik ke sifat. Tu gitu. Baik tu dah. Maka musannaf kata Tuhan tahu benda yang wajib, yang mustahil dan yang harus. Benda mustahil Tuhan tahu macam mana? Mana? Tahu mustahil tahu macam mana? Pula dah yang mana ni? Apa? Tuhan tahu lemah. Tuhan kata tahu lemah. Lemah tu mustahil. Dia tahu kata dia lemah. Pula dah. Tahu macam mana? Dia tahu tu lemah tu apa? Tahu lemah tu apa? Tak apa? Dia tahu kata lemah tu perkara yang tak ada. Lemah tu tak ada. Ada lemah tak boleh jadi. Dia tahu kata ada lemah tu tak boleh jadi. Lemah tu tak ada bendanya. Lepas tu adanya tu tak boleh jadi. Tu tahu lemah. Bukan kata tahu kata diri dia tu lemah tu dah. Tak ada. Buta, Tuhan tahu buta. Tahu kata dia buta. Tahu benda mustahil, tahu kata dia buta lah. Tak. Tahu kata buta tu merupakan suatu perkara yang tidak ada sekali. Ada benda tu tak boleh jadi. Boleh faham tak? Tu nombor mula tu. Satu masalah juga mustahil ni. Sini kadang-kadang orang tak tahu. Kadang-kadang dia tu faham dengan cara zahir. Tuhan tahu lemah juga. Tahu kata dia lemah. Jadi berlawan pula lah. Tadi tahu kata dia tu kuasa. Tahu kata ada sifat kudrat. Tiba-tiba tahu juga kata ada sifat lemah. Tak berlawan dua tu. Maksudnya tahu kata sifat lemah tu tak ada. Tidak ada. Dan ada lemah itu tak terima. Tak boleh jadi sama sekali. Dan yang haruh ni banyak lah. Benda haruh ni. Tahu kata kita ada. Tahu kata kita akan ada bila. Tahu kata akan mati bila. Tahu segala-gala. Tu masuk insya-Allah nanti lagi akan hurai. Depan lagi. Tu huraian masuk minggu lepas. Dan makna mengetahui. Ni baru nak huraikan makna tahu. Makna takluk. Makna ketakluk. Sifat tak kena hurai dah. Faham dah tadi kata pengetahuan ilmu tu ada satu sifat yang sedia ada di zat. Lepas tu orang tanya, Tuhan tahu macam mana? Cara tahu Tuhan tu macam mana? Maka musannaf hurai. Dan makna mengetahui. Tu makna mengetahui Allah Ta'ala tu lah. Tu mubtada tu kalau kira dari segi Arab jadi mubtada. Khabar duduk di mana? Iaitu tu khabar. Dan makna mengetahui Allah Ta'ala tu, makna maksud Tuhan tahu. Mengetahui dengan itu sifat. Tu takluk dia. Makna mengetahui, yang mengetahui oleh Allah, mengetahui dengan itu sifat. Sifat apa? Sifat pengetahuan tu lah. Makna Allah Ta'ala tahu dengan sifat pengetahuan. Tahu apa benda? Mengetahui
akan segala perkara itu. Segala perkara itu tu apa? Segala yang wajib, yang mustahil dan yang harus. Tu nama segala perkara itu. Apakah makna Tuhan tahu benda wajib, benda mustahil dan benda harus dengan sifat pengetahuan tu? Apa makna? Iaitu makna mengetahui ni. Mengetahui. Kalau bahasa kita tahu sebenarnya. Mengetahui dengan tahu tu sama ya. Makna Tuhan tahu benda yang wajib, mustahil dan harus ni, iaitu maknanya gini. Mendapatkan dia dan nyata baginya dengan dia oleh kelakuannya. Sakit kepalanya. Dengan nya tu banyak dah tu. Ada peningnya ni. Tengok. Ya kegi kita ni dah. Iaitu lebih lagi sifat makna ni kita kena halusi sikit. Yang kata iaitu mendapatkan dia akan segala perkara tu. Allah mendapat akan dia. Jadi mendapat dengan sifat ilmu tu lah. Dengan sifat pengetahuan tu. Tuhan mendapat akan dia akan segala perkara tu. Ini terjemah daripada idrak tu. Idrak. Kerana kita duk ngaji dulu, sifat idrak ni ada 3. Apa? Ilmu, sama, basat. Tu sifat idrak. Sifat yang jenis mendapat suatu. Kalau kita ni sebab kepada kita ada sifat pendengar. Bila ada sifat pendengar di telinga ni, kita pun mendapatkan suara-suara. Mendapatkan suara tu lah dinamakan mendengar. Faham tak? Mendapat. Bila ada sifat pelihat di mata kita, dengan sebab ada sifat pelihat di mata, kita pun mendapatkan benda tu benda ni. Mendapatkan rupa-rupa benda tu. Maka mendapatkan rupa benda tu dinamakan melihat. Faham tak? Bila kita ada sifat ilmu, maka sifat ilmu tu dah mendapatkan benda tu benda ni. Mendapatkan perkara tu perkara ni. Mendapat perkara tu dinamakan mengetahui. Maka bahasa Arab dia guna dengan lafaz adraka. Idrak tu mendapat. Tapi mendapat 3 cara tak sama tu. Mendapat dengan cara ilmu, lain beza. Mendapat dengan cara melihat, lain. Mendapat dengan cara mendengar, lain-lain semua tu. Mendapat. Mendapat Maka Tuhan mendapatkan akan segala perkara tu. Bila Tuhan ada sifat ilmu di zat, dia pun mendapatkan benda wajib. Dia pun mendapatkan benda yang mustahil. Ia pun mendapatkan benda yang harus. Mendapat itulah mengetahui namanya. Faham tu dah? Mendapat. Faham mendapat? Tu mendapat. Tu. Beti mendapat dah. Tu idrak. Bahasa Melayu ni terjemah mendapat semata. Adraka ya yuna macam adraka. Tu. Dengan makna melihat. Kalau adraka tu berkait dengan sifat basat. Jadi makna melihat. Tu faham situ dulu. Sini faham dah kata Musa isyarat kepada kita bahawa sifat ilmu ni pun dikatakan sifat idrak. Kerana yang mendapat akan dia akan segala perkara tu. Lagi pula dan nyata. Ni nak pergi kepada terjemahan inkishaf ni. Tu. Dan nyata baginya, bagi Allah Ta'ala. Nyata ni bahasa kita apa? Terang, jelas. Boleh kata lakar tu. Nyata dan terang dan jelas baginya, bagi zat Allah Ta'ala tu. Nyata dengan dia, dengan sifat pengetahuan. Bila Tuhan ada sifat pengetahuan, dia pun nyata. Nyata bagi zat dia tu. Dengan sebab ada sifat pengetahuan tu, nyata bagi zat. Apa yang nyata bagi zat? Oleh kelakuannya, kelakuan bagi segala perkara tu. Oleh tu fa'il bagi nyata. Faham nyata dah? Maka inkishaf ni pun sama juga. 3 sifat tu lah bersifat inkishaf. Takluk inkishaf tu 3 tu. Ilmu sama basar. 3 ni pun takluk inkishaf. Sampai tu inkishaf tu 3. Idrak pun 3. Inkishaf pun 3.
maka nyata juga dengan jalan mengetahui. Sebab kita ni, kita kata masa gelap, malam tu gelap, bila masa tu kita tak melihat lagi, tak nampak lagi benda. Adakah nyata lagi apa nama rupa-rupa benda tu, perkara tu adakah nyata kita? Tak nyata. Sifat pelihat ada tak? Ada sifat pelihat di kita ni. Bila kita buka mata kita, nyata oleh benda-benda depan kita tu nyata bagi zat kita. Jadi terang dan nyata kembali ke zat. Sebab apa boleh nyata? Kerana ada sifat pelihat. Dengan sifat pelihat tu nyata perkara-perkara tu bagi zat kita. Nyata juga, nyata. Tapi nyata dengan cara melihat lain. Bila dengan suara, ada sifat pendengar di telinga kita. Bila bunyi suara, maka nyata juga suara-suara tu bagi zat kita. Dengan apa? Sifat apa? Pendengar. Dengar kita tu. Tu. Bila kita tahu, mula-mula tak tahu lagi, orang bagi tahu kata, oh gini ada masalah tu gini. Oh, nyata. Nyata apa? Nyata oleh maklumat-maklumat tadi, nyata bagi zat kita juga dengan sebab ada sifat pengetahuan tu. Itu nyata semua tiga tu, tak serupa tu. Kita nyata faham dah. Jelas. Nyata. Tani tu cerak tu nyata dah tu cerak tu. Cerak ni mai mana kelima tu? Cerak. Cerak. Kelima tu. Tani kata cerak tu jelas dah lah. Cerak molek. Tahu pun tahu cerak. Tu. Nampak pun cerak. Tu dengar pun cerak. Nampak pun cerak, tahu pun cerak. Apa cerak? Nyata jelas. Tahu jelas, dengar jelas. Molek apa nampak pun jelas. Tu faham molek tu dah. Kena buat siap lah ni. Kena balik rumah apa semua, kena tahu maklumat ni. Ni nak hurai tak boleh apa pula nyata. Kalau kita boleh faham sini, faham lah. Kita arak-arak pun sama ya. Kita arak lah semua pun sama ya. Timbul begini. Nyata baginya, bagi zat Allah Ta'ala tu, nyata dengan dia, dengan sifat pengetahuan tu, nyata oleh kelakuannya, kelakuan segala perkara tu. Bila Tuhan ada sifat pengetahuan, nyata ada zat dia. Nyata kata ada zat. Dia tu nyata bagi zat dia sendiri kata ada zat dia tu. Nyata bagi zat dia sendiri kata ada kudrat dia tu. Ada iradat dia tu. Nyata bagi zat. Dengan sebab apa? Sebab ada sifat ilmu atau pengetahuan saat itu. Jadi nyata juga kata ada sifat ilmu bagi zat dia. Dengan sebab ada sifat pengetahuan tu. Boleh faham tak? Tu dia. Sini susah lah sikit. Pasal dia kena fikir. Kena fikir. Nak ngaji bakurah sangat. Tu. Mula-mula lagi minta bakurah tu, saya berfikir dah Allah. Nak baca bakurah di ruak ke? Macam mana ni? Mula-mula itu wang. Ada demo nak ngaji bakurah abang kata. Bakurah ni ayat tinggi ni. Tinggi. Ikut apa lah dah. Ikut apa. Tapi dia musuh bakurah tu. Tak apa bakurah lah. Tak apa. Akan usaha menghuraikan sikit demi sikit untuk mudah faham juga. Walaupun orang tu tak ada asah dengan hak lain lagi pun, kita nak usaha. Ada usaha jugalah. Tu. Tak apalah nak buat je. Nak berhenti tak boleh dah. 14 lah ni, 15 dah. Nak berhenti ni tak boleh dah. Ada sikit dah setengah. Habis sifat ma'ani tu habis. Tak apalah. Masuk sifat Rasul tu cepat. Tak apa dah. Ya tak itu sangat. Tak jadi payah sangat. Tu dia. Sekurang-kurang boleh cerita kepada anak cucu. Kata, bakurah ni ayah pun sudah mengaji dah. Tapi tak faham. Tak faham.
usahalah mengaji bagi faham. Mengaji bagi faham. Ayam mengaji dah masa duduk Mesir gitu. Bakurah. Dengar bakurah. Mengajilah bagi faham. Itu sekurang-kurangnya. Tapi kita tak maulah sekurang-kurang tu, kita nak sebanyak-banyaknya. Apa boleh? Boleh baca, boleh mengajar. Sekurang-kurang lagi, sekurang bagi sekurang. Bukan kurang sekali. Jadi yang paling kurang afdal, kurang kamal. Kurang kamal tu boleh baca untuk murajaah diri sendiri. Tak apa dah. Tak boleh mengajar pun, bila nak murajaah tak apa faham. Tak apa dah tu. Tu hak tu sekurang-kurang kamal. Bukan sekamal-kamal dah. Dah. InsyaAllah boleh. Maka dia kata nyata bagi Allah tu dengan sifat pengetahuan tu nyata oleh kelakuan bagi segala perkara tu. Tu Zaid ada tak? Ada Zaid. Zaid ada. Nyata bagi Allah Ta'ala dengan sifat pengetahuan tu oleh kelakuan ada Zaid tu. Zaid tu Tuhan tahu. Dengan sebab pengetahuan tu nyata bagi dia kata ada Zaid. Faham tak tu dah? Lepas tu Zaid tak ada lagi, tapi lagi akan ada. Nyata juga bagi Zaid tu dengan sifat pengetahuan tadi, nyata kata lagi akan ada Zaid. Boleh. Nyata bagi Allah Ta'ala dengan sifat pengetahuan tu kata kita dah mengaji sekarang ni. Dan nyata kata setengah-setengah kita akan mengantuk. Nyata juga bagi Tuhan. So, dia sediakan lagi. Setengah kita dari kalangan kita ni akan tidur lagi. Tahu? Nyata gitu. Semua tu nyata lah pada azali lagi. Dengan sebab ada sifat pengetahuan tu nyata bagi Tuhan. Nyata oleh kelakuan perkara tu. Segala perkara tadi. Dengan sekira-kira. Taswir. Tapi Tok Guru kata taswir. Dengan ni taswir kepada lafaz nyata. Nyata. Tu. Macam manakah bentuk nyata tu, rupa tu? Saya tak gambarkan lagi cara nyata Allah Ta'ala tu. Cuba menggambarkan kepada saya tentang nyata Allah Ta'ala tadi. Macam mana nyata? Boleh kata nyata tu kan rupa mana? Dengan sekira-kira ni nak mentaswirkan rupa tu. Nak buat gambaran nyata tu macam mana? Tu dia kata dengan sekira-kira bertentang kenyataan itu, bertentang dengan kelakuan perkara itu. Faham bertentang? Bertentang tu apa? Betul. Berbetul. Berbetul lah. Bukan berbetulan tak? Berbetul. Betul ataupun muafakat. Muafakat tu faham pula lah. Bertentangan. Dia kata bertentangan. Dengan sekira-kira bertentang. Ini bertentangan kenyataan itu. Kenyataan ni apa? Perkara yang Tuhan tahu tu. Perkara yang Tuhan nyata tu kenyataan. Bertentangan kenyataan itu, bertentangan oleh perkara hak Tuhan nyata tu, bertentangan dengan kelakuan perkara itu. Perkara itu. Nampak kena tulis ni. Tulis itu di perkara itu. Perkara itu yakni kelakuan perkara itu macam mana maka Allah Ta'ala tahu macam itu. Misalnya kelakuan daun kayu itu hijau, maka kenyataan yang ada pada zat Allah itu, kenyataan yang ada pada zat Allah itu bertentangan dengan kelakuan itu. Bertentangan dengan kelakuan itu.
Yakni dia tahu juga kata hijau. Dia tahu bahawa hijau. Dia tahu bahawa hijau daun kayu itu. Tu. Habis, tiang itu berkelakuan panjang. Dia tahu tak kata panjang? Tahu. Kenyataan di zat Tuhan, dia nyata kata panjang. Faham tak? Kalau dia nyata kata pendek, padahal benda tu benda panjang, tapi Tuhan nyata kata pendek, itu bukan tahu, itu jahil namanya. Jahil. Ni Tuhan tahu. Tahu maknanya kenyataan yang Tuhan tahu tu, perkara yang Tuhan tahu tu muafakat dan bertentangan dengan perkara tu. Benda tu bersifat dengan apa? Tuhan tahu sifat tu. Boleh faham dah? Tu. Sekira-kira bertentangan kenyataan itu bertentangan dengan kelakuan perkara itu. Faham dah? Bertentangan pada wakil dan dirinya, diri perkara tu. Pening lah. Tak apalah tu. Bertentangan pada wakil. Erti pada wakil. Apa wakil? Ni. Sekarang lah ni ada orang duk tawaf dak di Baitullah. Ada? Berapa orang? Kita tak tahu. Kita tak tahu. Sekiranya wakilnya 2,000 duk tawaf. Misal saja. 2,000. Sekarang ni dia mau pergi Mekah ni. Wajib lah. Sekarang ni 2,000. Wakilnya 2,000. Apa wakil? Diri perkara yang berlaku sebenarnya. Hak tu wakil. Perkara yang berlaku. Mengikut wakilnya sekarang lah ni 2,000 manusia yang tawaf keliling Baitullah. Maka Allah Ta'ala tahu pada azali lagi, tahu bahawa ada orang tawaf 2,000 pada hari ini. Kenyataan Allah Ta'ala bahawa ada orang yang tawaf 2,000 tu sudah tahu pada azali lagi. Tahu akan bahawa ada manusia keliling di Baitullah 2,000 manusia, 2,000 orang pada azali lagi. Dan wakilnya begitu. Faham tak? Lagi tak faham lagi tu. Tak faham lagi tu. Tu. Kita ni, anak kita tak ada lagi ni dah. Anak kita tak ada lagi. Tuhan tahu tak anak kita yang lagi akan ada? Tahu. Kita tak tahu lagi, tapi Tuhan tahu dah pada azali lagi. Kata anak kita ni akan beranak gemuk 3,5 kilo mula-mula kelakuan dia. Lepas tu kulit tu putih, kulit tu hitam. Tak sepang ayah dia, ayah putih. Turut siapa tahu. Tapi kulit hitam masalah. Lepas tu jadi rambut dia tu riting-riting. Tu kelakuan benda tu, kelakuan anak kita tu. Tuhan tahu dah lagi. Tahu pada azali lagi. Dan kenyataan perkara yang Tuhan tahu pun muafakat dan bertentangan dengan apa yang akan berlaku wakilnya. Faham tak? Bila sampai masa je ditentu oleh iradat untuk mengadakan akad anak tu ada. Ada mengikut kelakuan yang ditahu oleh Allah Ta'ala pada azali tu. Kelakuan tu. Bukan kata tahu kata hitam, tiba-tiba jadi putih. Maka tu dikatakan jahil. Allah Ta'ala. Kenyataan Tuhan muafakat dengan perkara tu dan bertentangan dengan perkara itu. Bertentangan tu pada wakil dan dirinya, diri perkara tu sendiri. Boleh faham tak? Tu nampak tu. Nampak tu. Tu habis. Susah juga nak hurai tu sini. Tu pergi lagi. Pergi lagi. Apakah kelakuan tu? Cuba nyata sedikit kelakuan hak Tuhan tahu tu. Musanya kita nyata, tolong nyatakan lagi. Daripada ni kita kata bayarlah, bayan. Daripada tu bayan pada perkataan kelakuan perkara tu. Bayan pada kelakuan perkara tu. Apa kelakuan itu? Kelakuan yang Tuhan tahu tu apa? Tu. Tuhan tahu tu apa? Daripada adanya. Ada apa? Ada perkara tu. Bila ada, dia tahu kata ada. Bila kelakuan itu ada, maka Tuhan tahu kata ada.
Atau tiada perkara itu. Bila tiada, dia tahu kata tiada. Tu. Dan pendeknya, atau pada ada tu. Dan pendek perkara tu. Kalau perkara tu pendek, Tuhan tahu kata pendek. Tiang masalah sifat pendek, kalau tak ada tahu kata pendek. Atau panjang perkara tu. Kalau tiang tu panjang, dia tahu kata panjang. Tu kelakuan benda tu. Bukan kata tiang tu wakilnya bersifat dengan pendek, Tuhan tahu kata panjang, hak tu jadi jahil. Tiang tu bersifat dengan panjang, Tuhan tahu kata pendek, maka jadi jahil. Tiang tu tak ada, tapi dia tahu kata ada, jadi jahil. Tiang itu tak ada, dia tahu kata ada. Tiang tu ada, dia tahu kata tak ada. Jadi jahil tu bagi. Benda ada tahu kata ada, benda tiada tahu kata tiada. Tak sebab kita ni tak boleh buat banding tahu kata ada, tiba-tiba tak ada benda tu. Tahu kata tak ada, tiba-tiba ada benda tu. Tu Allah Ta'ala tu bertentangan benda tu. Ada, tahu kata ada. Tiada, tahu kata tiada. Pendek, tahu kata pendek. Panjang, tahu kata panjang. Misalnya atau tu you berlawan tu. Ada you lawan dengan tiada. Bila ada, tak tiada lah. Lawan dah tu. Ada atau tiada. Satu. Dan pendek perkara tu. Atau panjang. Ni berlawan. Pendek dengan panjang tu lawan. Maka pendeknya atau panjang perkara tu. Satu. Dua dah. Dan umpama demikian itu. Banyak lagi lah dia kata. Tu matan dia, matan. Dan umpama demikian itu. Hak kata adanya atau tiadanya tu. Tu. Boleh kata gitu. Dan hak lain-lain lagi. Ada lagi ke hak lain-lain lagi? Ada banyak lagi. Jom misal saja tu daripada adanya, tiadanya, pendeknya, panjang itu kepada buat misal saja. Ada lagi banyak lagi. Tu dia datang lagi tu. Isyarah tu pada syarah musnah nyatakan lagi. Kelakuan yang berlawan-lawanan, yang tiada berhimpun dan yang bersalah-salahan, yang boleh berhimpun, betang-betangan dan qadarnya yang tentu, atau lawan-lawannya dan bilang-bilangan atau lawannya, dan ada perkara itu pada masa bagian-bagian dan tak faham. Tu tak faham lagi tu. Masya Allah kita ni. Apa faham? Ya itu cerita apa? Masa ada cerita apa? Cuba gamuk-gamuk kira. Tu. Dia kena dobit. Kita ni kena dobit. Tu. Kena dobit. Tak dobit tak boleh. Tapi kita tahu dah kata payah tapi nak ngaji situ lah. Tahu dah kata payah tapi hati rasa nak ngaji. Tu keberkatan ilmu, keberkatan kitab sama. Musannahnya apa semua tu. Itu mentarikkan kita supaya hati kita rasa nak mengaji. Nak mengaji. Lain pada kitab biasa, misalnya buku-buku biasa. Kalau kita payah kita tak baca dah. Tak baca dah. Tapi ilmu ni kalau hak payah tapi hati rasa nak tahu. Tu keberkatan ada musannah ada tu. Hati kita nak tahu. Pening-pening pun mari. Tu. Mari rasa nak tahu, rasa nak pening. Rasa nak pening sini. Tu. Dia rasa nak pening. Tu tengok lagi. Tapi kau pergi perlahan-perlahan tu ya boleh lah, insya-Allah. Dia kata dimakian itu, umpama dimakian itu, adanya atau tiadanya. Apakah lagi dimakian itu? Kelakuan ini badal. Kelakuan ini badal pada dimakian itu. Tidak. Saya ni nak syarah sini, nak syarah Baqarah supaya saya buat dulu tu. Supaya saya buat sifat salbiah. Rasa nak buat bentuk tu, nak jadi nak hurai-hurai lagi tapi kena guna masa panjang sikit lah tu. Tak ada sempat tu, tak ada masa nak buat. Kita hurai apa kita susun semula. Dia ada jadi mudah sikit. Lebih mudah sikit lagi. Insya-Allah tu. Kitab ni kalau terjemah kepada Rumi, kalau kita alih bahasa kepada Rumi pun tak faham.
Jangan kata jawi. Kalau buat jadi rumi pun tak faham. Ada orang buat usaha buat orang jadi rumi. Tu pun nak baca tak boleh. Baca tak boleh, tak faham. Tak faham. Orang tu je buat cuba buat jadi rumi, tak faham enggak? Kerana dijawi lagi tak faham. Tu. Dah. Sebab tu tengok orang tu dia takut nak baca kitab ni. Tapi kalau kita hurai molek, kalau kita tanda, insya-Allah kita berani nak baca. Maka kata musannif, kelakuan itu yang kata kelakuan yang berlawan-lawanan. Hak ni pun Tuhan tahu. Kelakuan, tapi kelakuan yang berlawan-lawanan. Benda yang muqabalah, berlawan-lawanan. Tapi berlawan-lawanan tu, kelakuan yang berlawan-lawanan yang tidak berhimpun. Tidak boleh berhimpun, yakni tidak berhimpun pada satu perkara. Misalnya apa? Tulis situ betul, tidak berhimpun. Seperti panas dengan sejuk. Seperti panas dengan sejuk. Maka kedua itu kelakuan bagi air. Dan kedua itu berlawan-lawanan. Berlawan-lawanan. Lagi pula tidak boleh berhimpun. Lagi pula tidak boleh berhimpun pada air yang sama. Maka Tuhan tahu bahawa air itu panas, masalan, atau sejuk, masalan. Semua itu bertentangan dengan kelakuan air itu sendiri pada wakil. Habis. Ayat dalam gelas ni, sifat sejuk ke panas kita tak tahu, tapi Tuhan tahu. Tuhan tahu kata ayat itu sejuk atau panas. Tapi sejuk dan panas tak boleh berhimpun lah. Tak boleh berhimpun pada satu masa. Dia berlawan tu dua tu. Sejuk dan panas dia tak akan boleh berhimpun pada ayat yang sama. Kerana dua tu panggil perkara yang berlawanan yang tidak boleh berhimpun. Maka Tuhan tahu tak benda tu? Tahu. Tahu kata panas ke atau tahu kata sejuk? Faham dah? Maka kenyataan Tuhan tu bila dah? Pada azali lagi. Tuhan ada sifat pengetahuan pada azali. Ada sifat pengetahuan pada azali. Dan dia tahu pun tahu pada azali. Tahu apa? Tahu kelakuan benda tu benda ni. Setengah daripada kelakuannya, kelakuan ayat ini. Kelakuan ayat ini. Tuhan tahu kata sejuk. Wakilnya sejuk sungguh. Kenyataan itu bertentangan dengan apa yang ada sungguh pada wakil. Iaitulah sejuk. Tuhan tahu pada azali lagi. Kata sejuk. Boleh faham? Tu pada azali lagi. Ilmu Tuhan ni. Pada azal lagi. Tu. Maka pendek. Tuhan ni satu lagi. Pendek dengan panjang. Masuk dalam kelakuan tiang masalah. Kayu. Kayu tu berkelakuan panjang. Atau pendek. Maka kelakuan itu Tuhan sudah tahu nyata pada azali lagi. Bahawa kayu yang tersebut sifat dengan panjangnya. Faham? Maka kenyataan itu muafakat dan bertentangan dengan diri kelakuan kayu yang ada pada wakil sebenar. Pendek dan panjang tu masuk dalam benda yang berlawan yang tak boleh berhimpun. Sama serupa dengan sejuk dan panas tadi. Itu pun masuk dalam kelakuan yang Tuhan tahu. Tu sebab kita buat badan pada umpama di makian tu.
badan situ. Satu. Dan yang bersalah-salahan yang boleh berhimpun. Ni pun tahu. Atau pada yang berlawan-lawanan. Atau situ. Dan kelakuan yang bersalah-salahan. Kelakuan yang bersalah-salahan, berlain-lainan. Bersalahan je lain. Dengan berlawan ni tak boleh berhimpun. Adapun bersalahan yang boleh berhimpun. Kelakuan yang bersalahan yang boleh berhimpun. Boleh faham? Apa kelakuan yang bersalahan yang boleh berhimpun? Tulis situ pula. Tulis situ pula. Seperti bulat dan panjang. Bulat dan panjang. Maka kedua ini bersalahan dan berlainan. Kelakuannya dan berlainan kelakuannya. Tetapi boleh berhimpun kedua kelakuan itu, boleh berhimpun kedua kelakuan itu pada satu perkara. Pada satu perkara. Seperti kayu masalan. Seperti kayu masalan. Maka Allah Ta'ala sudah nyata dengan sifat ilmunya akan kelakuan itu. Dia mengetahui bahawa panjangnya kayu itu dan mengetahui bulatnya maka kedua kelakuan itu sudah ternyata bagi Allah Ta'ala pada azali. Dan kedua kelakuan itu bertentangan dengan kelakuan yang berlaku sebenarnya. Habis itu tulis banyak lah tu. Tu dan tak tu. Dah tak. Cuba baca sore, baca ni tolong tasahih hok tak ada tu. Kadang-kadang kita rasa dah tapi jatuh banyak. Maka orang tu tak saya. Maka ada tak mana mikrofon tu. Tolong baca. Siapa pun tak apa. Tu. Mana ada dibayar? Siapa dia? Tak ada. Ambil dia dekat siapa? Dia tu. Dekat siapa dia tu? Seperti bulat dan panjang, maka kedua ini bersalahan dan berlainan kelakuannya. Tetapi boleh berhimpun kedua kelakuan itu pada satu perkara. Seperti kayu masalannya. Maka Allah sudah nyata dengan sifat ilmunya
akan kelakuan itu. Dia mengetahui bahawa panjangnya kayu itu dan tahu bulatnya. Maka kedua kelakuan itu sudah ternyata bagi Allah Ta'ala pada azali, dan kedua kelakuan itu bertentangan dengan kelakuan yang berlaku sebenarnya. Tu dia kata tu masuk dalam kelakuan yang Tuhan tahu, perkara yang Allah Ta'ala tahu juga tu. Tu. Tapi dua tu masuk dalam perkara yang berlainan, bersalahan tapi yang boleh berhimpun. Hak tadi pun sama, hak tadi tak boleh berhimpun. Bersalahan, berlawan-lawan tapi tak boleh himpun. Tu pun Tuhan tahu juga. Tuhan tahu. Tu dah. Nak tanya kata, Tuhan tahu tak kata dalam masa yang sama itu kayu itu panjang dan pendek. Tanya. Tahu tak? Dalam masa yang sama tu, kayu tu panjang pun dia, pendek pun dia. Tuhan tahu tak? Tu dia. Tak apalah kalau tahu panjang saja ya tahu. Pendek saja ya tahu kata panjang atau pendek. Tapi panjang dan pendek tak boleh berhimpun tu. Tuhan tahu tak kata kayu tu panjang dan pendek sekali. Kio. Jawab, terus jawab. Senyap habis. Jawab. Tahu tak kata kayu panjang dan pendek sekali? Tahu tak? Tahu tak? Tahu tak? Hak tu tahu dah kata tak boleh berhimpun. Tahu tak kata kayu itu bersifat dengan panjang dan pendek sekali? Tak tahu. Jahil tu hal. Macam mana? Panjang dan pendek tak berlaku. Tapi Tuhan tahu tak? Tahu kata berhimpun panjang dan pendek tu tak? Tahu tak? Tahu kata tidak? Kerana dua tu mustahil nak berhimpun. Benda mustahil Tuhan tahu tak? Tahu kata tidak tu. Tahu. Tuhan tahu tak kata panjang? Tahu. Lepas tu kelakuan panjang tu bertentangan dengan apa yang berlaku sebenarnya. Apa panjang gitu no? Tuhan tahu tak kata pendek? Tahu. Tuhan tahu tak kata panjang dan pendek sekali? Tahu kata tidak. Tahu kata panjang dan pendek itu tak boleh berhimpun. Jangan kata jawab kata tak tahu. Tidak ada perkara yang Tuhan tak tahu. Tahu semua tapi tahu tu kena hurai pula. Tahu benda apa? Macam mana? Benda tu kena cek. Dalam alam tak lepas pada tiga tu. Wajib, mustahil, harus. Tiga tu ya. Kalau gitu, kita sebelum pada nak jawab kata Tuhan tahu, tidak tahu, cek dulu perkara tu perkara apa. Bila kita cek boleh, tahu kata perkara tu perkara apa, kita boleh kata lah tahu dengan bentuk ni. Tu dia. Ni cuba buat soalan tu. Tuhan tahu tak kata kayu itu tak panjang dan tak pendek? Tuhan tahu tak kata kayu itu tak panjang dan tak pendek? Tahu macam mana? Saat ni tahu panjang dan pendek sekali. Kata tidak berlaku. Tuhan tahu tak kata tak panjang dan tak pendek? Tahu tak? Tahu macam mana? Dia jawab tahu tu takut Tuhan jahil lah tu. Sebab dia jawab tahu dulu. Tapi bila kata tahu macam mana tak boleh jawab. Tak apa dah. Jadi boleh dah markas tengah. Kata tahu. Markas tengah boleh dah. Tahu macam mana?
Tuan tahu tak kata kayu tu tak panjang dan tak pendek? Tahu. Tahu kata kayu tu tak panjang tak pendek. Sebab apa? Sebab kayu tu tak ada. Masalah. Tu tahu. Bila tahu kata kayu itu tak ada dan tahu juga kata tak panjang tak pendek. Kalau tak ada di mula lagi dah. Orang jawab nak panjang tak pendek macam mana? Boleh faham? Kalau kayu itu ada, ia akan bersifat dengan panjang atau pendek. Salah satu, ia tak boleh bercerai keduanya. Tu. Tuhan tahu tak kata perkara itu ada dan tak ada? Tahu tak? Perkara tu ada dan tak ada, Tuhan tahu tak? Tahu kata tak boleh jadi. Kerana perkara itu kalau ada, dia ada. Kalau tak ada, dia tak ada. Dia tak boleh beri pun ada dan tak ada tu. Boleh faham tak? Kira pening, kira lah. Tu kira tengok. Tak apa tu. Tu ucap-ucap. Kira-kira saja. Boleh lah. Marilah apa saja pun Usuluddin tu ada jawapan dia dah. Ilmu Usuluddin ni ia ada huraian dan jawapan dia. Marilah syubhat macam mana pun. Dia tak akan boleh keluar daripada jawapan yang tersebut. Dia ada ulama usulun jawab siap perkara tu. Habis. Maka yang boleh berhimpun. Habis itu dah. Betang-betangan pula situ. Atop lagi tu. Atop kepada apa? Atop pada apa ni? Kelakuan yang berlawan-lawanan, yang tiada berhimpun, dan yang bersalah-salahan, yang boleh berhimpun. Betang-betangan. Ni atop lagi kepada kelakuan yang berlaku, yang berlawanan tu. Ni nak misahkan lagi ni, nak hurai banyak lagi ni. Umpama demikian tu banyak lagi. Umpama hok ada tiada panjang pendek tu banyak lagi. Umpamanya apa? Satunya kelakuan yang berlawanan, yang tidak berhimpun. Tu pun misal juga bagi umpama yang demikian. Lepas tu ada perkara yang bersalahan yang boleh berhimpun. Tu pun sama juga. Badan tu. Lepas tu betang-betangan. Ni kalau kira tu atop dan badan jugalah pada kelakuan yang berlawanan tu. Tu. Betang-betangan. Ni pun Tuhan tahu. Apa betangan? Bentangan dia apa bentangan? Ni luar pada Kau buat bentang-bentangan. Hamparan. Hamparan hamai tu. Hamparan tika. Hamparan. Apa hamparan? Apa bentangan? Dulu kita ngaji dah sekali. Sifat apa dulu? Sifat apa? Bentangan. Kelimah bentangan ni. Bentangan ni sudah disebut dalam kitab ni. Dalam bahasan sifat apa? Sifat senyap. Sifat diam. Bentangan ada sudah sebut dah sifat dulu. Sifat wahdaniyat. Tu mukhalafatul hadis wahdaniyat. Satu Tuhan. Ada sifat satu. Tu mukhalafah. Sifat apa dulu? Ingat tak kata ada bentangan tu ada tiga tu. Sifat apa? Berbentang-bentanginya. Tu baru pada sifat wahdaniyat. Pada sifat wahdaniyat dulu. Kalau kita kira, kita ingatlah waktu tu. Bentangan ni apa? Lanjutan. Tulis itu bentangan. Bentangan atau dikatakan bentangan atau dikatakan lanjutan. Bentangan atau dikatakan lanjutan. Maka lanjutan itu ada tiga bentuk. Ada tiga bentuk. Pertama, lanjutan yang berbentuk panjang. Kedua, lanjutan
yang berbentuk lebar. Yang berbentuk lebar. Ketiga, lanjutan yang berbentuk tebal. Yang berbentuk tebal. Seperti cukup situ dulu. Seperti itu tak apalah. Nanti kita hurai semula seperti itu. Maka bentangan tu lanjutan ada 3. Kalau perkara tu panjang semata-mata, tu satu lanjutan panjang ni kiranya panjang ni panjang. Kalau kita kata buku ni panjang dia kira gini. Tu. Harap. Ni panjang kot ni. Apa panggil lanjutan bentuk panjang. Lepas tu ada lanjutan bentuk apa? Tebal ni kira macam mana? Ingat dulu lanjutan ada 3. Kita kata apa dulu? Lanjutan ada 3. Lanjutan ada 3 lanjutan. Satu lanjutan berbentuk panjang. Tulis lagi. Berbentuk panjang ni tambah. Berbentuk panjang tu tambah sikit. Atau dikatakan bujur. Tu. Lepas tu yang kedua lanjutan apa? Bentuk apa? Tebal. Lebar. Tu. Atau dikatakan lentang. Hak tu tadi. Hak lebar tu atau dikatakan lentang. Tu. Lepas tu lanjutan berbentuk tebal atau dikatakan dalam. Atau dikatakan dalam. Sikit-sikit kena buat. Ni. Tak dulu ya. Ni. Ada 3 lanjutan sini. Hak ni lanjutan bentuk mana? Panjang atau dikatakan panjang kira macam ni. Tengok. Ni panjang. Lepas tu hak ni lebar kira ni. Ni kira ni. Kalau dulu ni. Ni. Ni panjang, hak ni lebar. Hak ni lebar. Lebar dah. Satu. Lepas tu ada satu lanjutan lagi. Dalam. Ni. Dalam. Panjang, lebar, dalam. Dalam tu kira. Kalau semata-mata kertas keping, dia tak ada dalam. Ada panjang dan lebar je. Kata ni panjang, lepas tu lebar, tapi tidak ada dalamnya. Boleh faham? Kalau kata benang, tali itu ada panjang je. Tidak ada teban dan lebar. Tu maka cukup 3 bentangan tu. 3 bentangan. Maka kalau benda tu panjang, Tuhan tahu kata panjang. Kalau benda tu lebar, Tuhan tahu kata lebar. Kalau perkara tu tebal, Allah Ta'ala tahu kata tebal. Tu boleh faham. Tu hak tu kembali dah tengoklah. Boleh dah. Lanjutan. Hak tu pun Allah Ta'ala tahu. Tu. Ketah tu bersifat dengan putih. Allah tahu kata ada ketah. Dan Tuhan tahu kata sifat tu nya sifat putih. Dan tahu kata panjangnya ketah. Tu ada lanjutan dia. Betang-betangan tu. Tu pun masuk dalam maklumat Allah SWT. Tuhan tahu semua.
Tu lagi pula dia kata mana? Dan kodarnya kodar bagi bentangan. Saat ni bentangan dah. Dan kodarnya atau pada bentangan tu. Bentangan tu sendiri panjang. Dan kodarnya kodar bagi bentangan tu. Sakatan dia. Seperti 1 mir masalan. Dia tahu kata kayu itu panjang. Panjang berapa kodarnya? 1 meter. Maka wakilnya pun 1 meter. Boleh faham? Itu kodar panjang tu. Tu boleh faham dah. Jika kalau tahu benda tu panjang, dah 1 hasta. Satu kodarnya. Maka tahu kata 1 hasta. Kayu tu panjang, lagi pula panjangnya kodar 1 hasta. Maka Tuhan tahu kata panjang dan tahu kata 1 hasta. Itu kodarnya, kodar bagi bentangan tu. Tapi kodar yang tentulah. Sifat bagi kodar. Dan kodarnya kodar bentangan, kodar yang tentu. Masalah apa? 1 meter, tu satu kodar yang tentu. Kalau tulis pula kodarnya tu. Seperti kayu. Seperti kayu. Maka Allah Ta'ala tahu bahawa berkelakuan panjangnya. Dan tahu juga akan sakatannya yang tentu. Sakatannya yang tentu. Seperti 1 hasta masalan. Seperti 1 hasta masalah. Tuhan tahu tu. Tuhan tahu tu. Tu kodar boleh faham dah. Bila bentangan tu ada kodar dia pula. Ya ada kodar dia. Bila terpanjang, kodarnya apa? 1 sentimeter. Kata 1 hasta, 1 jika, 1 meter. Masalah. Tu kodar yang tertentu. Atau lawan-lawannya, lawan bagi kodar yang tertentu tu. Pula dah. Atau situ, atau pada kodar. Atau pada kodar. Atau lawan-lawannya, lawan bagi kodar yang tentu saat ni tu. Kayu saat ni panjang. Lagi pula bersakatannya 1 hasta. Hak tu sakatannya tentu. Tuhan tahu tak? Tahu. Ataupun lawannya pun tak apa, 2 hasta. Atau 3 hasta. Atau 4 hasta. Tu sama ya, tu pelawan bagi kodar tadi yang tertentu. Kalau kata 1 hasta, ia tahu kata 1 hasta. Ataupun lawan bagi 1 hasta tadi, iaitu 2 hasta. Maka Tuhan tahu kata 2 hasta. Sini kena kira sikit. Kalau kita duk mengaji dulu pun sinilah tempat orang kena fikir banyak sikit. Tutup guru pun hurai. Atop situ, atop sini, atop situ sini. Ini setengah daripada tempat yang berbongok-bongok. Tu. Tapi sedap. Lagi. Atau lawan-lawannya. Lawan bagi kod yang tentu tadi. Tu. Sini nampak kita kena buat syarahan pula lah. Buat huraian sikit. InsyaAllah lah. Kalau Tuhan bagi masa, ada kesempatan tu. Masa tak lupa mana sekarang ni pun. Tak lupa masa. Kita buat sifat ilmu kau sifat ilmu pula. Walak juga lah. Kita buat satu hurai kau kepada sifat ilmu tadi. Kita hurai syarah pula tamu. Nanti insyaAllah. Dan bilang-bilangan Hozat ni masalah qadar betang-betangan. Kalau kita kira ngaji kam gapo kam apa dia hak tu jadi masalah bentangan tu apa? Lanjutan tu kalau kira jadi apa? Jadi kamu tasin. Okey. Hak tu maksud dalam makulatun, makulah apa? Makulatul kam. Waktu maksud bilang-bilangan tu. Bentangan ni maksud dalam apa?
Kalau kita atas sifat wahdaniyat dulu. Sifat wahdaniyat dulu. Masuk dalam tu jugalah, masuk dalam kam tu juga, kam muttasin. Muttasin. Lanjutan tu ada kam muttasin pada zat. Lanjutan dia tu. Bentangan gitu, bentangan gini. Dan bilang-bilangan. Tu atau lagi kepada atau pada apa? Atau pada betang-betangan tu. Saat ni betang-betangan dan kodatnya yang tentu atau lawan-lawannya, lawan bagi kodat yang tentu tadi. Dan bilang-bilangan. Seperti dua masalah. Tuhan tahu kata perkara tu bilangannya dua. Tu tahu. Atau lawannya, lawan bagi bilang-bilangan tu seperti tiga. Kalau dua, bilangannya dua, lawannya tiga. Tu Tuhan tahu. Tu. Kalau tahu kata perkara tu bilangannya satu, maka lawannya pun tahu seperti dua. Tu masalah musannaf ni, masya-Allah sungguh. Kita pening lah ni. Dan ada perkara itu pada masa bagian-bagian, dia kata. Pula dah sini. Dan ada perkara itu pada masa bagian-bagian. Dan ni atap mana? Atap balik kepada kelakuan tu. Jadi badal lagi. Atap balik kepada kelakuan yang berlawan-lawanan tadi. Tu. Tuhan tahu juga ada perkara itu pada masa bagian-bagian. Tu Tuhan tahu. Tahu tak kata ada kita pada masa ni? Tahu tak? Tahu tak kata Zaid tu akan ada pada hari Khamis? Tahu. Tahu tak kata akan ada Zaid pada hari Jumaat? Masalah. Tahu. Pada masa bagian-bagian Tuhan tahu perkara tu. Ada perkara itu pada masa bagian-bagian. Pasal tu masa ni. Misalnya seperti hari Khamis, dia kata. Maka dia tahu kata hari Khamis. Hari Jumaat, hari kiamat berlaku hari apa? Jumaat. Tuhan tahu. Tuhan tahu kata akan berlaku pada hari Jumaat. Tapi dia tak bagi tahu kepada kita lah kata Jumaat mana. Dia tak bagi, tapi dia tahu dah kata Jumaat mana yang akan berlaku hari kiamat. Dan hari Jumaat tu berlaku hari kiamat, dan Jumaat mana yang akan berlaku. Tahu dah pada azali lagi. Tu masa bagian-bagian Tuhan tahu. Boleh faham? Lagi pula dia kata, dan keadaannya, keadaan perkara tu pada tempat bagian-bagian. Tahu juga. Perkara tu ada pada tempat bagian-bagian. Seperti Mekah, dia kata. Seperti Mekah. Allah tahu dah kata Zaid itu ada di Mekah. Tahu? Tu tengok banyak ni, banyak perkara ni. Kalau kita mengaji dalam sifat iradat, insya-Allah akan bahas tentang mungkinat mutaqabilat. Benda mungkin tu ya ada berlawan-lawanan. Ada berlawanan. Insya-Allah akan sampai di iradat tu. Mungkinat mutaqabilat. Satunya tu amkinah setengah daripada masuk dalam mungkinat juga tu. Al-mutaqabilat. Perkara yang harus berlaku di benda mungkin. Seperti Mekah, dia kata. Maka Tuhan tahu kata perkara itu duduk di Mekah. Dan lain-lain lagi, lain daripada Mekah masalah. Atau pada Mekah, seperti Mekah dan lain-lain lagi di Madinah ke, di Jawi ke, di mana ke. Maka semua Tuhan tahu. Sebagai tahu dan nyata yang tiada menerima, ia akan tersembunyi dan sama. Ni sebab apa berhenti sini? Sebagai tahu ni maf'ul mutlaq bagi mengetahui tu. Maf'ul mutlaq. Sebab itulah berhenti sini dulu, berhenti sini dulu. Lebih baik. Kata dulu, sebagai tahu dan nyata yang tiada menerima akan tersembunyi. Allah Subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yustajab. Wa nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان والسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عدا حبي وآله وصحبه عدد طش السحب والحمد للإله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم مهبة النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة الأبدا عدد خلقه ومداد كلماتي ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما وأخلاء أتقياء علما نحظى بالخير ونخفى كل شر ربنا وأصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاه وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة الأبدا ومداد كلماته